Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kursus KPF 3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar. Nama saya Nur Hafidah binti Mak Yusof daripada ISMP Sains Pertanian, daripada kumpulan kumpulan kecil, kumpulan 12. Saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris akan menerangkan tentang faktor pembentukan dan penggumbalan Akta Pendidikan 1996. Perkembangan sistem pendidikan negara bermula lagi sebelum kemerdekaan. Negara kita telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sebelum kemerdekaan itu, sistem persekolahan di negara kita dibahagikan kepada 4 aliran, iaitu sekolah Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Boleh juga dikenali sebagai sistem pendidikan vernakula, iaitu di sekolah menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Masyarakat Melayu, contohnya macam ni lah, masyarakat Melayu pergi ke sekolah Melayu, masyarakat Cina pergi ke sekolah Cina, dan di situ kita lihat tidak berlakunya percampuran antara kaum, dan sistem ini tidak elok kan kita lihat ada persatuan kaum lah di situ. Sejarah bermula dengan mewujudkan selepas merdeka ni, sejarah bermula mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang digubah, iaitu Ordinan Pelajaran 1957 berdasarkan laporan Razak pada tahun 1956. Laporan Razak ini mengutamakan perpaduan dan menjadi teras dasar pendidikan kebangsaan. Dalam perlakuan laporan Razak ini dikaji semula oleh Jawatan Kuasa Rahmat Talib pada tahun 1960. Dalam Jawatan Kuasa Rahmat Talib menjadikan asas kepada pengubalan Akta Pendidikan 1991. Sebelum Akta Pelajaran 1990 diwujudkan, ada Akta Pelajaran 1961 yang mana dia menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama pada semua peringkat pendidikan, sama ada di peringkat prasekolah, sekolah menengah, sekolah rendah dan peringkat di universiti lah. Yang seterusnya menggunakan co-curricular dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Di sini untuk mewujudkan satu yang sistem co-curricular peperiksaan yang selaras, di mana pelajar tak kisahlah berada di luar bandar ataupun di bandar, sistem pelajaran ini adalah sama saja dan mengikut kaum pun sama juga. Dan Akta Pendidikan merupakan lanjutan dan pembaharuan daripada Akta Pelajaran 1961. Akta 1996 ini merupakan pembaharuan daripada Akta Pelajaran 1961. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini adalah untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi yang akan datang. Yang kedua, memperluaskan skop dan perkenalan perundangan mengenai pendidikan di samping mengambil kira aspek semua kaum. Ini untuk mengeratkan perpaduan antara kaum. Seterusnya, memperkenalkan banyak peruntukan baru untuk menangani cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan hasrat wawasan 2020. Tujuan Akta Pendidikan ini, Akta Pelajaran 1961 ini yang mana relevan dalam akta tersebut dimasukkan ke dalam Akta 1996. Antaranya ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama,
pada semua peringkat pendidikan. Yang kedua, menggunakan kurikulum dan peperiksaan yang sama diikuti semua pelajar, membasmikan kemiskinan. Pada masa itu negara kita tidak maju lagi. So dalam akta ini untuk membasmi kemiskinan kaum terutamanya kaum Melayu. Yang seterusnya, memantapkan perpaduan negara dapat dilihat dalam RMK ketiga, iaitu Rancangan Malaysia ketiga pada tahun 1976 hingga 1980. Dasar pembangunan negara yang dilaksanakan dalam rangka rancangan jangka panjang kedua pada tahun 1991 hingga 2000 mensasarkan pembangunan sistem pendidikan di Malaysia untuk mencapai taraf dunia. Dan dalam masa itu, falsafah pendidikan negara diperkenalkan pada tahun 1989. Falsafah ini untuk memantapkan sistem pendidikan negara bagi mengenal potensi individu yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan juga jasmani. Untuk menetapkan wawasan 2020 sebagai matlamat negara untuk menjadi sebuah negara maju, menuntut sistem pendidikan diperkemaskan dan dimantapkan lagi dengan pengubalan dan pendidikan beberapa akta pendidikan pada tahun 1990-an. Ini antara akta pendidikan dalam dekad 1990-an, iaitu yang saya bincangkan tadi, Akta Pendidikan 1996. Selain itu, Akta Pendidikan Institusi Swasta 1996. Dan pada tahun yang sama juga ada Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan juga Akta Pembangunan Tabung Pendidikan Tinggi 1996. Ini daripada sumber arkib negara. Sebesikit boleh kita tengok daripada Kerajaan Akbar, iaitu Penyataan Pelajaran 1952 pada 21 November 1952. Ini Penyataan Pelajaran Razak diluluskan pada 7 Mac 1957. Ini antara peringkat laporan Razak 1956 dan peringkat 2 laporan Rahmat Talib 1960. Ini Kerajaan Akbar yang berkenaan dengan Penyataan Razak pada ketika itu. Pelancaran Minggu Bahasa Kebangsaan 30 Januari 1960. Ini ialah tokoh utama Abdul Rahmat Talib dalam pelantikan jawatan kuasa penyebabkan dasar pelajaran pada 18 Februari 1960. Persidangan pelajaran yang pertama pada 20 Disember 1963. Barisan Bertindak Bahasa Kebangsaan ditubuhkan 19 Julai 1964. Pembentukan Majlis Pelajaran Tinggi Kerajaan Akbar juga, iaitu 26 Ogos 1968. Sebelum itu saya akan kesimpulan sedikit, iaitu Akta Pendidikan 1996 ini yang untuk mengeratkan perpaduan kaum. Yang sebelum ini, sebelum merdeka, negara kita tidak nampaklah dari segi perpaduan kaum. Dalam Akta Pendidikan 1996 ini, perpaduan kaum itu diutamakan dan menjadikan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, sebagai bahasa pengantaraan utama di sekolah-sekolah di negara kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.